Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Mudah-mudahan sentiasa bersemangat, sentiasa tekun untuk menggarap kejayaan dan tidak mudah putus semangat untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Dalam kehidupan ini, sebenarnya sangat-sangat kita diberi ataupun dikehendaki memahami sesuatu perkara dalam membuat tindakan ataupun di dalam membuat keputusan. Kesilapan kita memahami sesuatu perkara menyebabkan kadang-kala keputusan yang silap. Dan cikgu nak bawa satu kisah, satu cerita yang berlaku dalam sebuah gerabak kereta api. Dalam gerabak kereta api ni ada di dalam itu boleh muat lebih kurang 10 orang. Jadi sewaktu dalam perjalanan itu orang dewasa, ada beberapa orang dalam itu dapat berada dalam keadaan tenang dalam gerabak tersebut tanpa gangguan. Ada yang tidur, ada yang sedang membaca akhbar, ada yang sedang termenung. Suasana sunyi sepi dalam perjalanan. Tiba-tiba sampai di satu stesen, naiklah 3 orang anak dengan bapaknya di dalam gerabak kereta api tersebut. Naik sahaja, si bapa terus terlena. Si anak ini bukan main lagi rancaknya. Dia berlari, dia buat bising, dia berkelahi, dia ganggu orang yang sedang baca buku, akhbar dan sebagainya. Maka orang lain tengok mengiling kepala. Mengapalah bapaknya tak larang, tapi terus tidur nyenyak macam itu saja. Mengapa tak larang anak ini buat demikian? Dalam keadaan kelang kabut, orang tengok, orang marah dah kepada bapa ini. Tiba-tiba bapa ini terjaga. Apabila terjaga, orang tanya, mengapa kamu biarkan anak buat demikian, mengganggu situasi ataupun kedamaian dalam gerabak kereta api ini? Maka pada waktu itu semua orang marah. Marah kat bapa itu, menyampah ke anak-anak tersebut. Tetapi apabila bapa dia kata, saya tak tahu nak buat apa, sebab saya baru datang dari hospital melawat ibu anak ini yang baru meninggal sebentar tadi. Apabila mendengar perkataan tersebut, orang yang berada dalam gerabak kereta api ini pun tercengang. Mulalah berubah. Mulalah ambil anak ini, digosok-gosoknya kepala, diberi coklat dan sebagainya, dibelai anak-anak tersebut. Apa sebenarnya pengajaran daripada kisah ini? Kisah ini ialah pada tahap yang pertama, orang rasa berhak marah sebab dia mengacau. Maka sebab itu orang lain marah. Tetapi pada tahap yang kedua, setelah tahu kedudukan yang sebenar, anak ini berlaku demikian, latar belakang peristiwanya dia baru kehilangan mak, maka orang pun boleh berubah pada waktu itu. Berubah daripada marah, simpati terhadap anak itu, bantu anak itu, belai anak itu. Itulah yang dikatakan kita hendaklah memahami, mengetahui latar peristiwa ataupun apa yang sebaliknya terjadi dalam sesuatu perkara. Dalam kehidupan ini, kita nak buat sesuatu keputusan, hendaklah kita tahu dengan jelas apakah maklumat yang patut kita tahu. Apabila kita nak buat suatu keputusan, supaya kita buat keputusan, janganlah keputusan yang maklumat ataupun perkara-perkara yang kita buat itu kita tak tahu punca yang sebenarnya. Maka sebab itulah dalam kehidupan kita ini, kita diingatkan supaya kita mendapat penjelasan daripada orang lain. Kalau kita berkelahi ataupun berselisih faham, kita dapatkan penjelasan daripada orang yang kita berselisih faham. Kalau kita salah sangka kepada orang lain, kita mesti berfikiran terbuka, dengar penjelasan orang lain. Kalau kita nak sesuatu benda tetapi orang yang tertentu tak beri kepada kita, kita nak sangat kepada motosikal baru daripada mak kita, basikal baru, tetapi mak kita tak berikan, dapatkan penjelasan mengapa. Mungkin mak dia ada alasan yang sendiri, mungkin dia ada sebab yang sendiri. Sebab itulah sebelum kita menghukum, sebelum kita membuat keputusan, sebelum kita bertindak, kita hendaklah tahu latar belakang ataupun keadaan yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tenang dalam menghadapi kehidupan ini, kerana kita faham dan kita sedar jiwa kita, kita juga belajar memahami orang lain.
kunci keharmonian dalam hidup, faham, memahami, saling bertolong bantu, saling harga menghargai. Itulah dia kunci dalam kehidupan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.